Untuk video kali ini saya nak berkongsi tentang ilmu BMC. Hai korang, selamat datang ke channel saya pada hari ini. Korang yang belum subscribe lagi, sila subscribe video saya sekarang. Sebab apa? Selepas ini korang akan dapat lagi video-video mengenai keusahawanan dan juga ilmu-ilmu mengenai bagaimanakah untuk kita menyambung pelajaran ke peringkat master atau PhD. Untuk video kali ini, saya nak berkongsi dengan korang BMC. BMC adalah Business Model Canvas. Business Model Canvas dapat membantu kita mengenal pasti masalah-masalah dalam perniagaan kita, mengenal pasti risiko-risiko dalam perniagaan kita, mencari di manakah kekurangan dalam perniagaan kita, menilai semula kerugian, cost structure kita dan juga pendapatan kita, sama ada perniagaan yang kita buat itu adalah perniagaan yang menguntungkan atau tidak. Kalau korang tak menilai cost dalam perniagaan korang, akhirnya ia akan menyebabkan korang semua susah nak berkembang maju dalam perniagaan. Di dalam BMC ada 9 blok penting yang kita kena tahu, boleh dikeluarkan dalam sehelai kertas. Yang pertama adalah customer segment ataupun segmen pelanggan. Pelanggan yang menjadi fokus utama korang. Okey. Customer segment yang korang boleh nilai adalah seperti umur dia orang, salah kanak-kanak ataupun kesalah remaja ataupun orang tua. Selain itu, korang boleh menilai melalui gender, sama ada mereka lelaki ataupun wanita. Dari segi pendapatan mereka, sama ada customer segment korang ni adalah pendapatan orang yang B40 ataupun M40 ataupun T20 untuk nak letak harga. Selain itu, dari segi geografi, pengguna di Malaysia tidak sama dengan cita rasa pengguna di Arab Saudi. Korang kena lihat di mana customer segment yang korang hendak target. Yang kedua adalah unique value proposition. Unique value proposition ni adalah nilai yang korang tawarkan kepada pelanggan korang. Apakah yang perniagaan korang tawarkan kepada customer korang? Sebagai contoh, saya merupakan peniaga yang menjual serunding halia. Serunding halia Zaru. Serunding halia adalah makanan tradisional orang Sarawak, konsum oleh orang wanita-wanita yang sedang berpantang. Serunding halia ini melancarkan pengedaran darah dalam badan, mempercepatkan penyusutan rahim. Selain itu, saya sendiri provide serunding halia dalam bentuk paket supaya korang yang mempunyai masa untuk memasak, korang hanya buat bubur kosong, bubur nasi kosong, campur saja dengan serunding halia, korang dah dapat makanan yang sedap. Korang dah boleh makan yang sedap sebelum pergi kerja. Dan adalah value-value, nilai-nilai yang saya tawarkan kepada customer supaya customer rasa okey, saya berbaloi untuk beli produk serunding halia Zaru. Ketiga adalah channel. Okay, channel adalah saluran yang bagaimana korang sebagai seorang usahawan dapat sampaikan kepada customer korang. Contohnya melalui online. Okay. Jika perniagaan anda sampaikan melalui online melalui saluran apa yang korang guna, contohnya melalui Facebook ataupun melalui Instagram, ini adalah saluran yang korang perlu ambil kira. Yang keempat pula adalah customer relationship. Customer relationship adalah hubungan dengan pelanggan. Okey, bagaimanakah cara korang menjaga hubungan dengan pelanggan? Sama kaedah membership card. Sebagai contoh, membership card yang mereka guna tu 5 kali customer repeat dengan korang, kali ke-6 boleh korang tak harga diskaun ataupun harga percuma kepada mereka, supaya adalah untuk menjaga pelanggan korang daripada pergi ke tempat lain. Dan ini juga sebagai reward kepada pelanggan supaya pelanggan rasa dihargai. Revenue stream adalah bagaimana perniagaan korang mendapatkan pendapatan. Okey, caranya ada banyak. Okey, korang at least cara paling mudah yang korang boleh buat adalah
korang bahagikan kepada 3 income yang korang boleh dapat. Pertama, aktif, kedua, pasif, dan juga yang ketiga, a sleeping income. Untuk yang keenam adalah key resources, sumber yang perniagaan korang perlukan. Contohnya bahan mentah. Macam saya buat serunding halia, saya memerlukan halia. Kalau saya tidak dapat halia, bermakna saya tak dapat menghasilkan produk serunding halia. Key resources ni bila tak ada, korang yang perniagaan tak jalan, dan korang perlu sediakan alternatif lain. Sebagai contoh, kalau korang dapat halia daripada supplier A, dalam masa sama korang perlu daripada supplier B. Bila berlaku masalah nanti, ia akan memberi kesan kepada perniagaan korang. Untuk yang ketujuh pula adalah key activities. Key activities adalah aktiviti yang korang buat dalam perniagaan korang. Perniagaan yang korang buat, apabila aktiviti ini tidak berjalan, operasi ini tidak berjalan, ianya akan mengakibatkan perniagaan korang terbantu. Korang tak boleh nak teruskan. Yang ke-8 adalah key partners. Key partners adalah key partner adalah orang-orang penting dalam perniagaan korang. Contoh, kalau saya sebagai seorang pengeluar, saya perlu ada ejen. Andai kata saya sebagai seorang pengeluar tidak mempunyai ejen untuk membantu perniagaan saya, secara tidak langsung ini akan mengakibatkan perniagaan mengalami kesukaran. Jadi korang kena tahu siapakah key partner korang. Yang ke-10 adalah cost structure. Cost structure adalah struktur kos yang mana korang kena menilai semula di manakah kos-kos perniagaan korang. Korang perlu masukkan dalam satu korang perlu masukkan dalam akaun kira-kira korang. Kos bahan mentah, kos penghantaran, kos logistik, kos yang melibatkan menjaga pekerja, kos overhead. Selepas ini, apabila korang dah faham bagaimana BMC ini berfungsi, maka korang akan lihat revenue stream dan cost structure adalah dua perkara yang penting. Sebab melalui revenue stream yang korang buat tadi, korang perlu tolak dengan cost structure. Kalau positif, bermakna korang mempunyai keuntungan dalam syarikat. Jika korang dapat negatif, sebenarnya perniagaan yang korang buat tu adalah perniagaan yang merugikan, ataupun sebenarnya korang buat kerja kebajikan. Kebanyakan agensi di Malaysia, sama ada agensi awam ataupun agensi swasta, menggunakan kaedah BMC ini. Mereka masukkan BMC dalam silibus keusahawanan mereka sebab BMC adalah cara mudah untuk kita kenal pasti ke masalah-masalah yang ada dalam syarikat kita. Selain itu, BMC kita boleh digunakan untuk menambah baik dalam rancangan perniagaan kita, untuk kita apply pembiayaan ataupun geran-geran daripada kerajaan untuk korang kembangkan lagi perniagaan korang. Okey, setakat itulah sahaja perkongsian saya 9 BMC yang saya nak kongsi dengan korang pada hari ini. Dan berkongsi dengan korang banyak lagi. Kepada korang yang belum subscribe, sila subscribe sekarang.